Hai, Assalamualaikum. Saya Ash Nordin. Dan saya Patch Mono. Kembali lagi kita dalam OBTV. Okey, Patch. Untuk minggu ini, story apa yang kita nak bentangkan dekat penonton di rumah? Hari ini kita ada dua story macam biasa. Macam biasa? Story pertama mengenai sepasang kekasih. Dia punya cara bercinta tu sangat unik lah. Dan yang kedua, cerita yang paling terbaru lah. Paling panas. Mengenai seorang penyanyi di AJL baru-baru ini. Siapakah itu? Kita tengok kejap lagi. Okey, kalau korang nak tahu, jom kita layan OBTV. Okey, Patch, untuk story yang pertama, macam kau cakap tadi lah, mengenai satu pasangan kekasih, tapi sekarang dah kahwin lah. Lelaki ni nama dia Muizuddin, dari Malaysia. Tapi dia berkelana, orang kata, dekat Europe. Lepas tu satu hari ni, dia singgah dekat satu kafe ni dekat Poland. Lepas tu macam aku cakap tadi lah, dia nampak seorang gadis ni lepak dekat situ, minum kopi. Dia nampak, ish, macam lawa je. Tapi dia fikir, confirm lawa lah. Dia fikir nak try ke tak? Tapi kalau tak try bila lagi? Alang-alang pun dah dekat negara orang jauh kot. Kalau try tak dapat pun macam tak apalah kot kan. Betul lah tu. Lepas tu dia pun akhirnya dia pergi tegur gadis tersebut. Mula-mula dia bercerita lah, tetapi gadis tu macam tak boleh lakut ni, siapa dia ni kan. Akhirnya Patch sambung. Dia tegur gadis Poland memang Alicia. Alicia, betul. Alicia sekarang ni isteri dia lah. Betul. Dia ada satu perkataan yang disebut yang terus menarik minat Alicia ni, Ash. Apakah itu? Perkataan itu adalah bila dia mention pasal KLCC. Alicia terus macam KLCC. So kiranya dah ada satu orang kata titik pertemuan untuk conversation diorang lah. So bila diorang cerita pasal KLCC apa semua, dan selepas itu bermulalah detik percintaan mereka. Sekarang pun dah kahwin dah pun kan? Dah kahwin dah pun. And kalau nak tahu juga, of course lah, sebab diorang bercinta tahun lepas. Baru kenalan tahun lepas pula pandemik COVID-19, Ash. Betul. So faham-faham je lah, long distance relationship, percintaan jarak jauh. Apa je yang diorang mampu buat, hanyalah dating melalui video call. Video call sahaja. Kalau ikutkan dah beberapa kali nak datang kat Malaysia, tetapi penerbangan dia dibatalkan sebab pandemik ni. Akhirnya pada Disember 2020, dia menjejakkan kakinya buat pertama kali di Malaysia. Dan akhirnya berkahwin. Dengan Alhamdulillah. Tahniah. Selamat pengantin baru semoga. Okey, Patch, untuk berita yang seterusnya. Aku rasa aku memang tahu apa yang kau nak cerita ni, Ash. Aku rasa tak lain tak bukan, ini mesti maaf andai kau terluka. Ini pasal Nabila Razili, betul? Okey, betul lah, Patch. Pasal penyanyi peluang kedua. Insiden terkucil semasa membuat persembahan di Anugerah Juara Lagu ke-35. Apa pendapat kau tentang persembahan dia? Aku rasa persembahan Nabila, first one foremost, aku rasa mungkin ada yang mungkin kurang bersetuju dengan apa yang aku nak cakap ni. Tapi aku rasa kredit harus diberikan kepada Nabila Razali, sebab dia berjaya untuk menghabiskan juga lagu tu. Betul. Berada di atas pentas, menyanyikan lagu sendiri di ada pentas yang sangat berprestij, iaitu pentas AJL 35. Mungkin juga sebab Nabila juga adalah pertama kali menjejakkan kaki ke pentas AJL. Jadi mungkin sebagai seorang penyanyi yang baru sahaja melangkah untuk bertanding di pentas sebesar itu, gemuruh lah, Gemuruh lah, confirm nervous punya. Dalam dikecam netizen tu ada juga beberapa artis yang datang memberi sokongan dekat Nabila. Dan tak terkecuali juga Nilofa sendiri telah memuat naik satu tweet. Dia kata, Nabila, you did your best. Dan bukan Nilofa sahaja, even Tok T, Siti DK dan ramai lagi rakan-rakan selebriti pun turut memberi sokongan terhadap Nabila Razali. Bayangkan, Tok T pun bagi kata-kata semangat. Maknanya bukan senang lah. Betul lah, Patch. So, Patch, apa kata-kata kau lah dekat netizen dekat luar sana tu yang asyik bash Nabila Razali? Sebelum tu aku rasa sebagai seorang artis, of course lah, dia mesti kena belajar menerima kritikan dan juga kalau boleh lagi best kalau kali kritikan. Dan kepada netizen dekat luar sana tu, mungkin kita boleh kurang-kurangkan mengecam dan mungkin kita beri peluang ketiga. Mungkin ketiga. Tak ada masalah. Okey, Dan, sebelum kita nak cerita kisah yang pertama yang viral minggu ini, saya nak tanya awak dulu dekat zaman sekolah, benda apa yang paling nakal, yang paling jahat sekali awak buat? Terhadap cikgu sekolah kan? Betul. Aku rasa yang paling nakal aku buat adalah aku tak buat kerja sekolah. Cikgu kan bagi kerja sekolah. Kalau kat sekolah kan dia macam dah kan, okey, ingat besok hantar. Tapi aku adalah murid yang biasanya tak buat buku. Sampai cikgu kadang-kadang terasa hati. Tapi betul kan, Dan, profession sebagai seorang guru ni betul-betul mencabar. Tambah lagi zaman sekarang yang anak-anak murid yang gitu
outspoken. Macam-macam Macam-macam. Seperti satu video yang tular di laman TikTok. Betul. Apabila seorang cikgu ni diusik oleh muridnya. Kisah dia macam mana, Dan? Kisah dia berlaku apabila seorang guru ni dia tengah mengajar hadapan murid-murid dia lah. Tiba-tiba ada murid yang cakap cikgu dia boncit. Cikgu buncit? Cikgu dia boncit. Hilang lampu, perut buncit macam cikgu. Mungkin adik-adik murid-murid tu bergurau. Betul. Musik cikgu. Betul lah, kadang adik-adik ni diorang main cakap je, diorang tak masukkan benda tu pun. Lepas tu, Dan, Betul. video ni pun rata-rata telah menghiburkan warganet. Lepas tu, Dan, dah tergelak, mesti diorang share lah dekat, kalau tengok kat Facebook, dekat Twitter, memang ramai yang share video tu. Memang terhibur habis lah tengok video tu. Lepas tu, Dan, ada menerusi ruangan komen juga, ada yang mempersoalkan tentang profession Guru kenapa merakam betul. sewaktu ada sesi PDP tu berlangsung. Macam tak sepatutnya berlaku lah. Sepatutnya tugas cikgu hanyalah mendidik dan mengajar murid-murid itu dalam kelas. Tapi kita tak tahu apa yang berlaku dekat dalam keadaan itu. Mungkin sistem pelajaran sekarang dah tak sama macam dulu. Jadi cikgu menggunakan teknologi, social media untuk mengadaptasi dalam sistem pelajaran zaman sekarang. Betul tu, Dan. Lepas tu, benda tu secara tak langsung menarik minat adik-adik untuk lebih fokus dalam kelas. Lepas ni mana tahu boleh hari-hari buat homework, tak miss lagi macam awak dulu kan? Betul tu. Apa-apa pun memang terbaiklah cikgu. Okey, untuk berita seterusnya Najmi adalah tentang satu video yang tular di media sosial yang mana seorang pakcik yang dikatakan marah-marah kerana tak dapat masuk ke masjid waktu solat Jumaat. Betul tu, Dan. Tapi ada yang cakap dia datang lambat ke, Dan? Sebab maklum kita tahu kan sekarang kan kena patuh SOP dalam bilangan masjid dengan surau tu, tak ramai jemaah yang dibenarkan. So bilangan ni memang limited lah, orang cakap. Kuantiti dia berkurangan seperti biasa. Faham? Lambat atau cepat itu aku kurang pasti sebab aku tak ada kat tempat kejadian. Tapi apa yang aku dapat lihat daripada video yang dikongsikan tersebut, kita dapat lihat pakcik tu macam tak puas hati lah. Dia tak puas hati sebab tak dapat masuk masjid tu. Okey, Dan, video ni dikongsi oleh seorang pengguna TikTok. Lepas tu adalah yang kan pakcik tu dah marah-marah. Lepas tu ada yang mempersoalkan pakcik tu kenapa dia tak datang awal. Lepas tu kenapa dia tak patuh SOP yang telah ditetapkan macam tu. Faham? Tapi pengguna TikTok yang merakam keadaan tersebut dia telah tampil memberi penjelasan bahawa ruang surau itu kecil dan apartmen yang ada di kawasan tersebut adalah sebanyak 4 apartmen ada kat situ. Jadi mungkin salah satu sebab jemaah yang datang tu terlalu ramai dan tak muat. Dah cukup lah maknanya. So, Dan, dalam konteks ni awak rasa apa kaedah yang terbaik nak dilakukan untuk mengatasi masalah macam ni? Kalau pendapat aku untuk pendapat aku mungkin kita boleh bergile-gile. Bergile-gile untuk pergi ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Yang mungkin contoh minggu ni awak dah pergi, Najmi. Jadi minggu depan awak bagi pula peluang kepada orang lain untuk pergi. Apapun kita kena betul ansur lah, Dan. Macam beri peluang kat orang lain juga. Takkan kita setiap minggu je kita nak pergi. Itu saja perkara yang mampu kita buat dan mudah-mudahan dengan usaha kita menjaga SOP ini dapat memutuskan rantaian COVID-19. Betul tu. #putus COVID-19. Okey, Pika, sebelum saya nak start kisah yang pertama minggu ni, saya nak bagi awak satu peribahasa. Harapkan pegar makan padi. Itulah peribahasa yang paling sesuai menggambarkan tindakan seorang bapa yang sanggup rogol anak dia sendiri. Saya memang geram sebab saya sendiri yang buat artikel ni. Kalau awak baca pun memang sedih. Tak patut. Saya duduk sebelah awak ni pun terasa aura awak marah tu kan. Jadi kisah ni saya ada tengoklah juga kan. Kisah di mana bapa yang sepatutnya menjaga anak perempuannya akhirnya merogok anak sendiri. Betul tu, Vika. Kisah ni terjadi kat Indonesia di mana seorang gadis berusia 16 tahun mendakwa dia telah dirogol oleh bapanya sendiri. Nak cover, perut dah makin besar, dia cakap lah kena kanser. Tetapi muslihat ini terbongkar apabila dia masukkan ke hospital. Masa tu barulah tahu bukan kanser ni, orang kata kanser tipu-tipu. Macam tu. Orang nak tahu tak kenapa dia selama ni 6 tahun menjadi mangsa dia mendiamkan diri? Kenapa? Sebab apa dia cakap kalau awak laporkan kepada pihak berkuasa, dia nak bunuh. Bayangkan kena ugut macam tu, bapa sendiri nak bunuh anak sendiri. Memang sedih. Menurut sumber, mangsa yang dikenali sebagai H ni sudah menjadi kerakusan bapanya sejak berusia 10 tahun lagi. Kira Najmi macam awak cakap lah, dah 6 tahun dirogok oleh bapanya sendiri. Orang kata dapat tahu bila pergi hospital itu pun sebenarnya dah sorok-sorok juga kan. Kalau tak pergi hospital mungkin tak terbongkar segala muslihat bapa dia sendiri. Ya betul, sebab takut pun ada kan. Dalam konteks ni kan Pika, dia jadi pengajaran kat kita, kepada anda
kat luar sana yang jadi mangsa tolonglah buat laporan. Tak kisahlah beritahu cikgu, bapa tak pun tolong buat buat call dekat talian Nur 15999. Betul tu Najmi. Kalau kita buat laporan awal ni, kita akan dapat bukti-bukti yang sahih lah untuk menunjukkan bapa rogo ke siapa rogo. Itulah pentingnya buat laporan segera. Betul tak? Betul, apa pun semoga kes ni jadi pengajaran buat kita semua di Rakyat Malaysia. Okey, kisah seterusnya adalah kisah seorang makcik yang dikenali sebagai mak ni jadi viral selepas dia menjual pakaian bandar secara live di Facebook miliknya. Mak ni buat Facebook live, jual dekat Facebook, jual baju bandar. Kat situ ramai lah yang tengok. Betul. Tapi pada mulanya mak ni menangis teresak-esak. Oi, sedih betul kan. Betul, saya pun ada juga tengok mak ni pada mulanya sebelum ni lah orang kata dia ada cakap yang hanya 4 orang tontonan sahaja, tetapi kerana bersungguh-sungguh nak kerja tu akhirnya capai 170 orang tontonan. Kira masa live tu 170 orang lah tengok dia duk promote banda tu. Lepas tu Pika dalam 170 orang tu, mak sempat lagi minta maaf. Awak tahu tak sebab apa dia minta maaf? Minta maaf kenapa tu? Sebab mak minta maaf, mak tak sempat nak layan semua komen. Biasalah dah ramai masuk, tak sempat lah nak tengok komen dengan order masuk lagi, nak dengan baca ruang komen lagi. Ya, betul. Dan ada 2 orang wanita ni lah yang dipercayai nak membeli baju mak ni. Niat dia nak sedekah, tetapi mak tak nak. Mak kata baju ni memang milik 2 orang wanita tu. Kira 100 lah tu banyak lah Najmi. Banyak, betul tu Pika. Lepas tu nak tambah juga, mengisi ruangan komen, ada juga netizen yang menceritakan tentang kepribadian mak ni. Dikatakan mak ni sering sedekah dekat masjid dan surau. Kena walaupun mak terkesan di musim pandemik ini, mak tetap memberikan sedekah jariah kepada orang lain. Betul tu Najmi. Bak kata orang kata dalam Islam ni, tangan yang memberi lebih baik daripada menerima. Seperti orang kata mak ni walaupun susah tetap juga membantu orang susah yang lain. Betul tu Pika. Kalau kita sendiri tak support bisnes mak, siapa lagi nak support? Betul tak? Selain itu jangan lupa juga support bisnes-bisnes yang kat luar sana agar semua orang berkembang dan orang kata aliran duit tu sama-samalah kita merasainya kan. Okey, itu saja OBTV untuk minggu ni. Kalau anda nak baca artikel-artikel yang menarik, yang vast, yang sensasi, yang makcik bawang suka scroll petang-petang tu, jangan lupa layari ke www.ohbulan.com. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Oh Bulan Official untuk tonton video menarik dan best kami. Lepas tu, kalau korang nak tengok kami lagi, jangan lupa untuk tonton OBTV setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad pada jam 7.55 malam di TV berapa? TV9, TV lain tak ada. Ya, saya Syafiqah Sahimi. Saya Najmi Suhaimi. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.